Okey, berkenaan dengan tanah Felda. Seperti yang kita sedia maklum, hukum kanun tanah Felda ni dia tak sama macam hukum kanun tanah negara. Sebab dia termaktub di bawah Akta GSA. Jadi, apa yang kita ambil faham mudah ialah penama ataupun pentadbir bagi tanah Felda itu, dia hanya tertakluk kuasa sebagai pentadbir sahaja. Jadi tanah Felda tu tidak menjadi hak milik mutlak dia. Dalam contoh senario, sekiranya ayah meninggal dunia, jadi setelah ayah meninggal dunia tu, dilantik ataupun pada masa hidup tu ayah dah letak nama anak sulung dia ataupun nama isteri dia sebagai penama ataupun pentadbir. Jadi isteri ataupun anak sulung tu dia hanya termaktub ataupun dia hanya terikat sebagai kuasa pentadbir sahaja, dan bukan menjadi pemilik mutlak ke atas tanah Felda tersebut. Itu kena faham. Maksudnya sesiapa yang dinamakan sebagai penama ataupun pentadbir tu, dia hanya ada kuasa sebagai pentadbir saja. Maksud kita mudah faham, maksudnya segala bayaran daripada Felda tu akan diberi kepada dia. Maknanya dia yang layak terima bayaran itu sebab dia dilantik sebagai penama ataupun pentadbir. Tetapi itu bukan hak ataupun hak lah, itu bukanlah hak yang mutlak ke atas diri dia. Okey. Hasil daripada ladang itu perlu ataupun mesti diagihkan kepada waris-waris yang lain mengikut kadar faraid yang patut diorang terima lah. Contoh macam kes senario, katalah ada 5 adik-beradik, lepas tu ayah dah meninggal, tinggal mak dengan anak 5 beradik. Katakanlah mak sebagai penama ataupun pentadbir, jadi mak dia akan terima duit hasil daripada Felda tu masuk ke akaun dia, dan dia mesti agihkan duit hasil itu kepada anak-anak yang lain lah, ataupun waris faraid yang lain mengikut kadar faraid yang patut waris tu terima. Maksudnya dia terima je duit tu, tapi dia kena agihkan hasil ladang tu mengikut kadar faraid. Itu yang kena faham. Dan biasanya kalau katakan masuk Felda, so dia akan jadi penama tu, dia akan letak si suami lah ataupun si ayah sebagai penama. Jadi harta tu dia termaktub ataupun diambil kira ke atas penama individu tersebut. So ada kes yang bertanya kepada saya, sekiranya mak yang meninggal, adakah waris kepada mak akan menerima hasil? Sebenarnya tidak ya, dia akan merujuk kepada si ayah tu. Dia akan merujuk kepada si ayah, bukan kepada si mak. Sebab siapa penama dalam rekod Felda tu, kalau katakan nama ayah, jadi maksudnya harta tu termaktub ataupun terikat kepada si ayah tadi, bukan kepada si mak. Jadi tak timbullah isu apabila mak yang meninggal, adakah mak, ayah mak, adik-beradik mak dapat, tak timbul isu tu ya, sebab dia akan merujuk kepada penama suatu apa nama ni, tawaran Felda tu selalunya akan nama ayah lah ataupun suami lah. Jadi harta dia akan merujuk kepada dia lah, harta pusaka tu. Okey, balik kepada isu penama atau pentadbir tadi ya. Jadi isteri ataupun anak yang telah dinamakan sebagai penama atau pentadbir tu, mereka hanya bertindak ataupun kuasa mereka terbatas sebagai pentadbir saja dan bukan pemilik mutlak kepada tanah Felda itu. Itu kena ambil faham. Okey, katakanlah senario bapa meninggal, lepas tu anak yang sulung menjadi penama atau pentadbir, kan? Okey, anak yang sulung ni pula meninggal, jadi siapa yang akan mewarisi? Sekiranya tak dipinda ataupun tak diubah, anak kepada yang sulung tadi tu, dia akan mewarisi lah sebagai penama dan pentadbir. Kena faham, bukannya sebagai pemilik mutlak pula kepada tanah tu. Jadi walaupun
anak kepada abang yang sulung tadi tu sebagai penerima atau pentadbir disambung daripada bapak dia, daripada segi hasil ladang tetap kena faraid juga. Maksudnya dalam kes yang macam ni, harta hasil daripada ladang tu perlu diagihkan mengikut kadar faraid juga. Mesti diagihkan mengikut kadar faraid. Walaupun anak kepada abang yang tadi tu bertindak sebagai pentadbir. Jadi kuasa sebagai pentadbir atau penama tu, dia tak boleh kata apa, tak boleh bertukar lah. Maksudnya hanya sebagai penama dan pentadbir saja. Walaupun siapa selepas dia tu, itu tidak menjadi masalah. Maksudnya siapa je boleh jadi penama atau pentadbir tu. Sebab dia tak boleh pindah bilik. Tapi daripada segi hasil tu, mesti diagihkan mengikut kadar faraid. Jadi nama siapa yang jadi penama atau pentadbir tu, perkara tu tak timbul isu tu sebenarnya. Tapi yang pentingnya perlulah ada kerjasama, perlulah ada muafakat, disulam dengan perasaan kasih sayang antara ahli keluarga. Jadi saya berasakan ukhuwah ataupun pertalian silaturahim yang baik itu sebenarnya dia mempermudahkan segala urusan sebenarnya. Yang jadi pincang, yang jadi berterabur, yang jadi kelang kabut kadang-kadang tu, silaturahim tu ada masalah sebenarnya kan. Tapi kalau dikatakan silaturahim tu okey, saya rasa tak timbul masalah lah. Maksudnya untuk capai kata sepakat, untuk mempermudahkan urusan tu, insyaAllah boleh permudahkan lah. Yang penting jaga silaturahim, itu yang penting lah.